Kereta-kereta baru yang ada sekarang ni makin lama makin kompleks. Kalau dulu Proton Saga ada radio sampai ke wajah ada radio je lah. Tapi sekarang X50 dia ada robot dalam kereta. Nak parking sendiri pun boleh, nak detect kereta dekat depan tu pun boleh, nak bawa kereta mata terlelap pun boleh. Tapi ada benda yang kereta baru tak boleh nak buat. DIY. Kenapa kereta baru tak boleh nak suka-suka hati dah repair sendiri? Apa perbezaan kereta lama dengan kereta baru / kereta moden? Kalau nak juga repair kereta moden, dekat mana tahap yang boleh kita DIY? Tak apa, tenang dulu. Jom kita tengok video ni. Oh, awak perfume? Rilavia. Bagi aku lah. Benda ni belilah sendiri, bukan mahal pun. Serius lah, tak mahal. Tengok kotak ni, paling-paling pun RM30 juga ni. Tak pun, RM10 je. Ya, beli sendiri. Ni aku dah pakai sebulan lebih, baru ada lagi. RM10 Bau wangi tu. Wangi kan? Kalau kau nak, dia ada 4 flavor. Kalau kau tak suka yang ni lah. Lepas tu dia tak ada agent, so kau beli dekat dia punya official store saja. Beli. Baik bos, baik bos. Beli Rilavia Air Freshener sekarang untuk pengalaman memandu yang lebih baik. Siapa dalam ni kaki DIY? Siapa kaki DIY? Kita geng. Kita kalau boleh semua benda pasal kereta kita nak buat sendiri. Tak kira lah servis ke, tukar tayar ke, cat kereta ke. Bila kita buat DIY ni, harga dah tentu-tentulah murah. Tak payah bayar mekanik. Satu lagi sebab kita takut kena tipu dengan pomen. Benda RM10 kan dia pusing jalan RM80. Masak kita. Sebab tu kita suka DIY. Makin kompleks kereta tu, makin tinggi knowledge yang kita kena ada untuk baiki dia. Sebab sebenar kereta moden dah tak boleh nak sesuka hati nak DIY adalah sebab kereta moden terlalu rely on komputer untuk keep on moving. Kita selalu dengar jawapan ni, tapi tak apa, saya terang dalam sikit daripada YouTuber lain ataupun orang lain lah. Contoh dia, spark plug engine. Spark plug perlukan timing untuk dia spark api kepada piston. Dia tak boleh spark masa piston duduk kat bawah. Dia nak kena compress dengan udara sekali baru dia letup. So kereta lama, cara nak dapatkan timing spark plug tu, dia kena guna distributor. Distributor ni 100% mechanical and guna magnetic field. Untuk kereta moden, kita dah tak dengar dah distributor. Kita pakai ignition coil. Nak dengar Benda yang sama juga function dia, tapi beza dia timing tu datang direct daripada komputer. Itu satu benda. Apa yang saya nak terangkan ni complicated sikit. So cuba fokus dekat part ni. Semua elektronik yang ada dekat kereta moden dia ada ECU. ECU maksudnya Electronic Control Unit. Kereta lama asal dia ada 1-2 je ECU. Untuk enjin, lepas tu untuk benda lain sikit. Lama-lama ECU sekarang makin banyak. Banyak mana? Average 70 ke 80 ECU satu kereta moden. Bila dah banyak sangat ECU, setiap satu ECU tu kena communicate antara satu sama lain. Sensor infrared nampak kereta kat depan, so ECU dia kena cakap dengan ECU dekat brake untuk suruh berhenti. Lebih kurang macam tu lah. Macam mana ECU to ECU communicated? Kalau cara lama guna host komputer ataupun orang panggil server. Makna dia semua ECU akan tertumpu pada satu benda je. Nak communicate antara ECU kena lalu host. Masalah dia, satu memang leceh nak lalu host, satu lagi wiring. Kalau semua nak kena lalu host, confirm kereta punya kabel wire penuh berselirat. Beratus kabel dekat dalam satu kereta. So far boleh faham Kereta moden dia guna sistem CAN bus. CAN maksud dia Controller Area Network. Bus maksud dia bus. Function CAN bus ni untuk bagi semua ECU communicate antara ECU sendiri tanpa datang daripada satu punca.
Bayangkan WhatsApp, kita tengah hantar WhatsApp dekat ex kita ni, dalam masa yang sama awak kita pun boleh hantar WhatsApp kat kita. Tapi bila kita kantor yang kita WhatsApp dekat ex kita, awak kita pula WhatsApp ex kita. Lebih kurang macam tu lah. CAN bus dengan internet kabel tu jenis yang sama, tapi beza dia internet kabel kita jauh lagi laju daripada CAN bus. Kenapa tak letak internet kabel je dekat dalam kereta? Sebab walaupun data transfer CAN bus tu slow, tapi CAN bus sistem lagi selamat daripada Ethernet. Sebab tu kereta moden kena guna CAN bus. Conclusion berkenaan elektronik ni dekat sini. ECU dia ada 70 ke 80 dekat dalam satu kereta. Disambungkan pula sesama sendiri tanpa ada sekatan melalui CAN bus. Jadi bayangkan kalau korang mess up with satu elektronik. Atau mengikut tajuk video ni, DIY part-part elektronik and something trick. Satu kereta punya elektronik akan blow. Nak baiki elektronik yang blow tu, saya ucapkan selamat maju jaya. Selamat maju jaya. Tak semua benda buruk, ada juga baik dia. Kebaikan kereta dengan komputer yang berselirat ni, kita boleh scan kat mana error tu datang. Yang ignition coil yang saya cerita masa mula-mula tadi tu, andai kata spark plug misfire, kita boleh detect error tu. Kalau kereta lama, distributor dia tak boleh nak scan. So memang susah lah kita nak tahu kenapa enjin kita tu sebu. So kalau CAN bus sistem kita blow, bolehlah kita scan kan error dekat mana. Mesti nak dengar jawapan boleh kan? Tak boleh. Yang ni pun yang complicated sikit. So fokus lagi sekali Kereta lama ada elektronik juga, tapi sikit je ECU pakai. Jadi volt yang digunakan untuk run elektronik tu still boleh besar. 12 volt reference signal. Kereta baru ECU banyak. Bila ECU banyak, 12 volt tak boleh pakai sebab 12 volt terlalu besar and buatkan current tak stabil even masa idle. Jadi kereta moden guna standardized 5 volt reference signal. Kecil sikit kan dia punya volt tu. Bila volt kecil, M pun jadi kecil. Milliamp. Nak scan error current lalu 12 volt pun susah nak jumpa dia punya exact error. 12 volt tu pun dia guna 400 amp, rubang dia besar. Yang 5 volt ni dia guna milliamp. So result dia untuk scan error tu dia akan keluar, tapi dia akan bagi tahu punca error yang salah. Sebab tu ada kereta baru bila dah replace part yang dikatakan error tu, tapi still error keluar. Sebab error tu sendiri bagi information yang salah. Error tu pun error. Korang mesti dah pening kan? Tak apa, abang bagi cerita yang light-light sikit. Kes elektronik ni pun pernah terjadi dekat Azia, wife abang. Bila kami dah pakai kereta Azia tu dalam 4 tahun macam tu, nak tengok meter masa drive macam tu memang dah malas. Sebab percaya sangat dah dengan kereta tu. Selagi tak keluar lampu pelik dekat meter tu, kita tekan je. Sampailah satu pagi tu dekat rumah mak, saya start lah enjin. Kereta Azia dia ada temperature biru, maksud dia enjin sejuk. Biar je lah sampai temperature biru tu hilang, barulah kita boleh jalan. Masa tu saya tak perasan lagi, saya biar kejap kereta. Bila saya datang balik dekat kereta, saya masuk, saya tengok dekat meter tu, saya perasan yang RPM masa idle masa tu 500 je. Separuh. Dia tak idle dekat 1000. Apa hal ni kan? Engine problem ke, timing salah ke, lebih macam tu lah. Cuak agak masa tu. Kita ada satu je kereta. Kalau kereta ni rosak, naik motor lah wife tu nanti. So saya google forum cek cepat, saya cek simptom. Dapat tahu yang throttle body jadi punca. Throttle body dia kena servis setiap 75,000 kilo mileage. Masa tu Azia dah 80 lebih dah. Mungkin sebab tu lah quick idle rendah sangat. Kita check lah harga throttle body tu dekat Google. Keluar dalam RM50 ke RM150. Mahal juga tu, nak keluar duit tiba-tiba. Saya buka YouTube, saya cek DIY, adalah orang ajar. Tengok-tengok senang je, tool tak pakai banyak pun, barang pun pakai satu je. Aeropark punya throttle body cleaner tu harga RM12. Cepat-cepat kita pergi Mr. DIY pergi beli. Terus pergi. Throttle body ni dia ada flap untuk jaga angin masuk banyak mana. Flap tu dia direct dengan ECU and tak patut kena sentuh pun. Bergerak flap tu, larilah seluruh timing enjin kereta tu. Saya buka semua yang patut tu dekat enjin, sampailah throttle body. Cabut benda alah tu, disconnect kabel, lepas tu kita start lah clean. Bila kita sembuh cleaner tu, macam mana tah sembuh, flap tu bergerak. Saya tak pasal lagi masa tu. Bila pasang balik semua, okay, moment of truth. Kita start tu, patut dia idle kat 1000 lah balik. Bila start apa 2,500. Idle dekat 1,500. Kelang kabut member. Cepat-cepat buka Google. Lepas tu forum cakap kalau benda macam tu jadi, maksudnya ECU kena reset. Lega lah sikit bila dengar ECU boleh reset je. Tapi nak reset pun dia kena ada scanner. Saya pula
Tak ada scanner. Harga sekali scan RM500. Saya fikir tu kalau lalas kena scan RM50, biar hantar kedai je. Sama kos, tak pening kepala. Hantarlah scan balik dekat bengkel tu. Settle. Azia tu pun last sekali idelah balik dekat RM1,000. Itulah dia. Moral of the story, extra careful bila nak mess with electronic. Saya buat Azia, so dia okey lah lagi. Kalau saya buat benda yang sama tu dekat S50, apalah yang akan jadi agaknya. Sampai hari ni lah kot kita akan naik motor dengan wife tu. Sian wife. Elektronik adalah punca utama kita susah sangat kita nak DIY. So apa lagi sebab lain? Sebab lack of skill. Contoh dia enjin. Berapa ramai orang boleh repair enjin? Boleh kata ramai lah juga. Berapa ramai orang yang pandai repair enjin yang ada turbo? Kurang sikit. Berapa ramai orang yang pandai repair enjin yang ada turbo and ada supercharge kat dalam tu? Confirm boleh kira, babe. Enjin dulu dia simple. Dia ada enjin dengan turbo, ada enjin dengan supercharge. Bolehlah belajar lagi sendiri-sendiri kalau nak baiki. Lepas tu dia datang pula, boom, twin charger. Sudah. Macam mana mau DIY? Lepas tu datang pula Volvo S90 Tin 8. Enjin 2.0. Dia ada turbo, ada supercharge and hybrid dalam satu enjin. Something happen to the engine, siap-siap lah cagar rumah tu nak bagi kereta. Kemudian kita ada lack of tools. Lack of tools ni sebenarnya dia apply to all car lah, bukan kita baru, kita lama je. Nak tukar tayar kita still lagi boleh buat tanpa mesin yang selalu kita tengok tu. Walaupun renyah tapi still dah kita boleh consider nak buat DIY. Lepas kita tukar tayar tu, kita nak buat balancing. Boleh ke tak kita nak buat balancing? Pusing. Boleh ni. Tekan. Balance dah ni. Ya, ada orang boleh balancing DIY, tapi dia tak akan 100% tepat macam mana yang mesin buat. Kalau nak juga repair kereta moden, dekat mana tahap yang kita boleh DIY? Moden macam mana pun kereta tu, kita still boleh buat DIY. Cuma range of part yang boleh kita DIY tu tak sebanyak kereta lama. Kita boleh buat most of service sendiri. Ataupun kalau some part need replacement, make sure part tu bukan part yang attached to electronic. Dan kita boleh DIY. Kita boleh buat sendiri replacement brake pad, water pump yang dekat depan enjin tu. Sampai satu masa dia dah boleh leaking. And dia tak attach pun dengan mana-mana elektronik. So boleh kita DIY dekat part tu. So itulah semua conclusion yang ada dekat dalam video ni. Kalau korang enjoy video macam ni, komen sekarang kat bawah and bagi idea untuk next video yang kita semua boleh cover and educate semua orang yang tengok video macam ni. So terima kasih kerana menonton. Sila subscribe sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas lagi nak tengok video-video macam ni. Subscribe sekarang. Beli Aerilavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. So beli sekarang. Jumpa lagi lepas ni. Jom. Okay, video ni memang penat sikit lah, sebab bila kita dah buat nak study pasal video ni, boleh kata leceh lah. Isu kali ni memang agak rumit lah, sebab benda tu elektronik. So saya punya kajian tu memang kena dalam. Semalam nak buat kajian pasal benda ni memang rasa macam nak penat lah. So kalau korang tengok video ni, memang saya salute lah. Terima kasih sangat. Kiranya kalau korang tengok video ni, berbaloi lah rasanya. Penat-penat kita buat research pasal benda ni. So jumpa lagi lepas ni. Bye. Nak communicate, jadi volt yang digunakan untuk run elektronik. Bila ECU banyak, 12 volt tak boleh pakai sebab bila ECU banyak, 12 volt